Dalam keadaan kita nak berkorban pada kali ini tuan-tuan, InsyaAllah dalam waktu yang diberikan, hamba akan berkongsi dengan tuan-tuan beberapa maklumat yang sempat. Daripada 10 ke 15 fakta yang hamba ada, mudah-mudahan kita cuba garapkan mana-mana yang penting agar kalian dapat menjadikan korban pada kali ini. Adakah aku korban dengan ilmu ataupun korban dengan nafsu? Jelas ke jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang kami tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan ya Allah kepada kami kasih kepada kamu dan mengenali dirimu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertamanya, alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran terus menerus kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpahan dan karunia daripada Allah telah memilih oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk berhimpun pada malam ini. Selepas beberapa bulan kita menantikan vaksin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterbitkan pada hati-hati makhluk orang-orang yang cerdik pandai, namun secara tak sedar kita sendiri telah divaksinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala vaksin kita secara tak sedar? Bagi para Nabi SAW, di antara amalan para Nabi iaitu beruzlah. Apa dia beruzlah? Mengasingkan diri. Kadang-kadang mengasingkan diri beberapa bulan, ada yang mengasingkan diri beberapa tahun. Dalam rencana beruzlah itu, maka banyak benda-benda yang Allah Ta'ala nak perbaiki dan Allah Ta'ala nak karuniakan kepada para Nabi. Maka begitu juga, kita tak sedar, dalam beberapa bulan Allah Ta'ala uji kita. Kita tanya bila orang cerdik pandai nak mengeluarkan vaksin ini. Maka alhamdulillah, maka hari ini terjawab sebenarnya kita sendiri Allah Ta'ala vaksinkan. Daripada melihat perkara-perkara yang mungkar, daripada memikirkan perkara-perkara yang mungkar, daripada berada kepada tempat-tempat kemungkaran, maka alhamdulillah, selama 2-3 bulan ni tuan-tuan, vaksin yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mudah-mudahan menghasilkan manfaat
keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah, sebagaimana tuan-tuan maklum, sekarang ini kita sedang berada pada bulan Zulqa'dah, betul? Dan insya-Allah tak sampai beberapa minggu lagi kita akan masuk pula kepada bulan Zulhijjah. Dan sebagaimana tuan-tuan maklum, muslimin maklum, kita akan pakat-pakat berhari raya lagi sekali, iaitu yang diberi nama Hari Raya Akbar ataupun Hari Raya Adil Adha ataupun Hari Raya Korban. Yang mudah-mudahan Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Adil Adha yang kita akan raikan pada kali ini bukan sahaja lebih baik, bukan sahaja lebih cemerlang, tetapi mudah-mudahan dengan ilmu yang hamba nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini, mudah-mudahan menghasilkan korban kalian dan korban kami juga pada bulan Zulhijjah pada kali ini dengan korban yang terbaik. Kerana apa? Tak dapat tidak tuan-tuan, kata ulama, cara nak pertingkatkan amalan, kena pertingkatkan ilmu. Bila ilmu naik, amalan pun naik. Ilmu bertambah, amalan pun bertambah. Jadi insya-Allah pada malam ini, izinkan hamba yang jahil nak bercakap pun tak erti, berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan bagaimana nak membedakan korban yang aku lakukan pada kali ini, adakah dengan ilmu atau dengan nafsu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya ulang balik. Tajuk perbincangan kita, muzakarah kita, saya bukan nak mengajar, kita pakat nak bermuzakarah, bersembang. Hamba nak berkongsi dengan tuan-tuan beberapa maklumat. Bagaimana aku nak menjadikan korban aku pada kali ini, adakah korban yang berbentuk ilmu atau korban yang mengikut nafsu. Sebab apa benda ni penting? Hamba nak hurai dulu tuan-tuan perkataan nafsu. Bila sebut nafsu, adakah semata-mata negatif? Ayah dia dulu jawab. Lama tak bersembang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut mengikut hawa nafsu, adakah benda tu semestinya benda yang buruk? Dah. Makan benda baik kan? Baik. Kalau makan mengikut hawa nafsu, jadi tak baik. Tidur benda bagus. Tapi kalau tidur ikut hawa nafsu, semayang tidak, apa tidak, jadi tak baik. Keluar dakwah, keluar 40 hari, keluar 3 hari, bagus, benda baik. Tapi kalau meninggalkan kewajipan, jadi tak baik. Betul ke betul? Jadi maknanya, tuan-tuan kena fahami, bila sebut perkataan mengikut hawa nafsu, tak semestinya benda itu negatif. Sebab kalau kita belajar, kalau kita kaji, siapakah Azazil? Sebelum Allah Ta'ala murkai, sebelum Allah Ta'ala laknat, sebelum dia tak boleh naik dah ke langit yang ketujuh, apa kerja Azazil dahulu? Kata ulama, menjaga gedung perbendaharaan Allah Ta'ala. Bahasa mudah kita, dia jaga library Tuhan. Segala maklumat makhluk, segala, bila mana kalau kita pandai, Azazil 10 kali pandai daripada tu. Kalau kita cerdik, kalau kita bodoh, Azazil lebih bodoh daripada tu. Tu bijaknya Azazil. Jadi maknanya, dalam keadaan kita nak berkorban pada kali ini tuan-tuan, insya-Allah dalam waktu yang diberikan, hamba akan berkongsi dengan tuan-tuan beberapa maklumat yang sempat daripada 10 ke 15 fakta yang hamba ada. Mudah-mudahan kita cuba garapkan mana-mana yang penting agar kalian dapat menjadikan korban pada kali ini, adakah aku korban dengan ilmu ataupun korban dengan nafsu. Jelas ke jelas? Baik. Kita masuk poin yang pertama. Mana-mana yang ada pen buku boleh tulis. Kalau tuan-tuan tak ingat, nanti tuan-tuan boleh masuk balik Facebook Masjid Tabung Haji, Masjid Shah Alam, tengok balik untuk salin nota. Poin yang pertama, kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Innamal a'malu bin niyat. Setiap satu amalan kembali kepada niat. Dan bila mana kita menyebut setiap amalan kembali kepada niat, kepada tuan-tuan yang dah keluar duit,
kepada tuan-tuan yang dah masuk nama, kepada tuan-tuan yang telah mendaftar dekat mana-mana tempat untuk buat korban, tanya diri kalian pada malam ini, kenapa aku nak buat korban? Sebab niat itu satu kemuncak ataupun tunjang bagi agama. Maka hari ini tanya diri masing-masing, tak payah jawab, sebab apa aku nak buat korban pada tahun ini? Baik. Bila sebut masalah niat, pengalaman hamba, tuan-tuan, kalau hamba tanya macam-macam jawaban. Ada yang kata nak beri sedekah, ada kata yang nak mengenangkan sejarah Ibrahim dan Ismail, macam-macam jawapan. Maka hamba tak kata semua jawapan tu salah. Tetapi kalau orang berkorban dengan ilmu, dia akan mengikut cara Nabi SAW. Tulis ataupun tuan-tuan boleh niat sekarang. Bila sebut niat korban, apakah niat yang terbaik? Sabda Nabi SAW, gugurkanlah kamu akan korban litaqarrubillah. Gugurkanlah kamu akan korban litaqarrubillah. Maknanya apa? Nabi bersabda, gugurkanlah kamu akan korban dengan niat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Aku buat korban pada tahun ni, aku nak dekatkan lagi diri aku dengan Allah. Aku buat korban 2 ekor tahun ni, nak merapatkan diri aku lagi kepada Allah. Jadi kalau orang tanya, berbeza berkorban dengan nafsu dan berkorban dengan ilmu, yup, berapa bahagian tahun ni? Alhamdulillah, tahun ni ambil seekor. Upgrade. Dah, apa yang aku buat ni semata-mata nak mendekatkan diri aku kepada Allah. Jawab begitu. Jadi Nabi bersabda, gugurkanlah korban litaqarrubillah, bagi menghampirkan diri kamu kepada Allah. Jelas ke jelas? Itu poin yang pertama, satu. Poin yang kedua, dalam masalah niat ni tuan-tuan, ada poin yang kedua. Yang ni penting supaya saya boleh bantu diri saya sendiri dan saya boleh bantu tuan-tuan agar tuan-tuan boleh perbaiki niat. Orang yang berkorban dengan nafsu ni, bila dia rasa dia ada duit, bila dia rasa dia ada kemampuan, bila terlintas saja, tengoklah kalau ada rezeki lebih, abang buatlah korban, itu tanda orang berkorban dengan nafsu. Orang berkorban dengan ilmu, tiap-tiap tahun dia nak buat korban. Betul ke betul? Sebab ibadat yang akbar. Dah? Nama pun Hari Raya Adil Akbar, hari raya yang besar. Dah? Sedangkan diharamkan kepadanya tak boleh berpuasa sehingga 4 hari. Lebih besar daripada raya puasa. Hari Raya Adil Fitri sehari saja diharamkan berpuasa. Hari Raya Haji 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14. Betul? 10, 11, 12, 13. 4 hari diharamkan kita berpuasa. Dah? Tak boleh kepada kita melakukan ibadah yang lain. Kerana apa? Hari Raya Akbar. Jadi bagi tuan-tuan yang masih lagi tak berazam, pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan muslimin, kalau ada muslimat yang di bawah mendengar kuliah kita pada pagi ini, datangkanlah lintasan pada hati, ya Allah, aku nak buat korban tiap-tiap tahun. Niat. Baik, saya ajar tuan-tuan, saya bantu tuan-tuan. Ustaz, kalau kami tak ada income macam mana? Orang yang ada dah income mudah, nak harap pencen pun tak cukup, masalah ni. Jangan lupa kaedah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam dulu, ya Allah, aku berazam nak buat korban tiap-tiap tahun. Macam mana? Sekejap. Niat dulu. Dah? Sebab minda kita ni tuan-tuan membantu perbuatan dan membantu tindakan. Ya Allah, aku berazam pada malam ini, aku nak buat korban tiap-tiap tahun. Fa iza azamta. Dah tuan-tuan berazam buat apa? Mana-mana yang ada buku tulis, fatawakkal 'ala Allah. Makna tawakal ni bukan serah. Pengalaman hamba waktu belajar di Aceh bersama Abu Ya Amran Wali, anak kepada Abu Ya Muda Wali. Kata Abu, apa makna fatawakkal 'ala Allah? Minta tolong daripada Allah. Dah. Ya Allah, aku berazam nak buat korban tahun ni,
Ya, walaupun beberapa minggu lagi nak masuk bulan Zulhijjah, walaupun ada setengah syarikat dah tutup, contoh, macam mana aku tak nak fikir. Yang penting aku berazam, aku nak buat korban pada tahun ini, ya Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Tolong aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Macam mana tu aku serah dulu kepadamu. Kau nanti kau fikirkanlah kepadaku macam mana ikhtiar yang aku perlu lakukan. Itu makna fatawakkal 'ala Allah. Minta tolong daripada Allah. Dah? Hidup kita ni biar bertuhan. Sebab bila sebut bab rezeki, nak cerita panjang nanti. Sebab ada rezeki madmun yang dijanjikan. Ada rezeki mamluk yang kita miliki. Ada rezeki matlub yang kita kena usaha baru dapat. Ada rezeki min haitsu la yahtasib, daripada mana pun tak tahu tiba-tiba datang. Kan banyak pintu rezeki. Boleh jadi yang mamluk tak ada. Dalam akaun tak cukup ustaz, mamluk tak ada. Matlub, ustaz tak gerak dah, umur dah 60, nak kerja pun orang tak terima. Madmun, bab makan okey. Madmun rezeki makan pasti dijanjikan oleh Allah. Tapi aku yakin ada yang keempat, min haitsu la yahtasib, yang aku tak tahu dari mana Allah Ta'ala boleh datangkan. Kok anak bagi satu bahagian 500 ke, masalah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ayo hidupkan hati tuan-tuan, berkorban dengan ilmu. Macam mana orang berkorban dengan ilmu? Dia nak buat korban tiap-tiap tahun, nak letakkan pada hati. Jelas ke jelas? Baik, habis. Itu poin yang pertama dan poin yang kedua. Poin yang ketiga, nak membedakan kita ni tuan-tuan, betul ke selama ni aku buat korban dengan nafsu ke atau dengan ilmu? Maka poin yang ketiga, kalau tuan-tuan dah betulkan niat, tulis mana-mana yang ada telefon tu simpan nota, iaitu menyegerakan ibadah korban. Menyegera, buat dengan cepat. Menyegera ni banyak hukum. Sama ada kita masuk awal, menyegerakan juga, atau kita berazam, aku nak buat cepat, contoh. Tuan-tuan, istilah menyegerakan ni, saya nak share satu ilmu yang pengalaman saya, masyarakat Melayu ramai tinggalkan. Sebab bila sebut ibadah korban, biasanya berkait dengan akikah. Betul? Saya melihat tuan-tuan masyarakat Melayu ni, saya pun Melayu juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya bila kita dapat anak, tuan-tuan bakal dapat cucu, anak tuan-tuan beranak lagi, menantu tuan-tuan beranak lagi. Maaf, hamba nak sebut, ramai yang menangguhkan melakukan akikah pada hari yang ketujuh. Dengan alasan, alah ustaz, tak apalah, benda tu sunat. Alasan yang kedua, mak duduk dekat hospital lagi. Alasan yang ketiga, anak demam kuning. Alasan yang keempat, alah ustaz, hari ketujuh tu pula jatuh hari bekerja. Alasan kelima, kalau nak beli seekor kambing, 7,800. Nak beli seekor lembu, kalau bahagi 7, siapa lagi nak ambil 5 bahagian? Betul ke betul? Itulah suasana yang berlaku. Maka ramai di antara kita, tak apalah bang, tunggu raya haji besok. Anak beranak bulan lepas dah. Nanti kita ambil satu bahagian, raya haji besok kita buat akikah. Hukumnya tak salah. Tetapi tuan-tuan maklum, akikah ini berlaku ke atas diri Nabi SAW dan kemuliaannya pada hari yang ketujuh. Mulianya, sunatnya pada hari yang ketujuh. Baik, hari ini saya share. Kalau tuan-tuan nak menyegerakan, nak buat juga pada hari yang ketujuh, tulis dulu rojokan. Kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, muka surat yang ke-80. Kitab Matla', orang Johor biasa mengaji kitab ni. Kitab Matla', muka surat 80. Kata Syekh Ismail Daud Al-Fatani, kalau sampai hari yang ketujuh, kalau tak mampu nak buat akikah seekor kambing dan sebagainya, gugurkanlah darah, sekalipun darah ayam atau darah itik. Jelas? Ayam mampu tak? Beli kat pasar. Agak-agak sampai hari kelima, telefon anak kita, Abang Long, hari ni cucu abah berapa hari dah? 5 hari. Besok pergi pasar.
beli ayam jantan yang tak sembelih lagi, bawa balik, dah sampai hari ketujuh sembelih. Waktu darah dia merecik, Allahumma hazihi aqiqati waladi, ya Allah, inilah akikah bagi anakku, fataqabbal minni, terimalah daripada aku. Buat hari yang ketujuh. Kita bertaklid kepada pendapat Ibnu Abbas. Kalau orang tanya mana rojokkan, buka kitab Matlaw muka surat yang ke-80, tengah-tengah sekali. Dia cerita bab hayawan, dia cerita bab binatang yang boleh buat korban. Lepas tu dia bawa antaranya kiasan masalah korban akikah, ayam dan itik. Tapi ingat, jangan korban tahun ni tuan-tuan pakai ayam pula, Allahumma salli ala Muhammad, fitnah satu kampung. Jangan. Saya kongsi sikit rahsia. Kata ulama lah kitab fikih, tuan-tuan yang nak buat korban dengan ayam ataupun itik dengan dua cara sahaja, dua jalan. Jalan yang pertama, kalau tuan-tuan bernazar, tak mampu nak tunai nazar, bernazar, tuan-tuan dah kata, kalau projek aku tu berjaya, tahun ni aku nak sembelih lembu sekor, bernazar. Kalau projek aku tu berjaya, tahun ni aku bernazar nak sembelih lembu sekor. Tiba-tiba projek pun berjaya, duit entah habis ke mana, masalah. Dah dia bernazar. Maka kata ulama, sampai raya haji, gugurkan juga nazar, sekalipun darah ayam atau darah itik, dengan niat qiyas. Tapi jadi qada. Tahun depan, wajib tambah lagi sekor, buat sekor balik. Jadi qada. Yang kedua, nak guna ayam itik ni waktu bila? Iaitu, kita nak qiyas masalah akikah, kalau dapat anak pada hari yang ketujuh. Tapi ingat, ini bukan pilihan yang pertama, ni pilihan nombor dua. Tetap macam mana pun afdalnya kambing. Tapi kita menceritakan situasi yang berlaku dengan alasan-alasan yang diberikan. Anak di hospital, bini tengah sakit, anak tengah demam kuning, hari ketujuh pula jatuh hari bekerja. Ramai yang mengabaikan mengambil akikah pada hari yang ketujuh. Kata ulama, sembelih juga, gugurkan juga darah, sekalipun darah ayam atau darah itik. Jelas? Soalan, Ustaz, dah sembelih ayam tu besok, nanti akikah kena buat tak? Ya, tetap kena buat. Tapi dah boleh delay. Kalau menangguhkan setelah kita mengambil kesempurnaan, bagus. Tapi pengalaman kita ni, banyak kita menangguhkan perkara yang berlaku ke atas diri Nabi, iaitu menggugurkan akikah pada hari yang ketujuh. Jelas ke jelas? Habis. Jadi poin yang ketiga, bila menyebut masalah menyegerakan tuan-tuan, kata ulama, bagaimana dipahamkan menyegerakan korban? Yang ni tuan-tuan boleh niat bila habis korban nanti. Sebab ulama sebut diqiaskan masalah sembahyang. Bila kita habis sembahyang, rasa rindu nak masuk isyak pula. Habis isyak, ya Allah, rindunya ya Allah, aku nak solat subuh. Jadi tuan-tuan, orang yang berkorban dengan ilmu, ingat, bila habis sembelihan korban nanti, datangkanlah kerinduan, ya Allah, seronoknya kalau aku dapat buat korban tahun depan pula 1442 Hijrah. Itu caranya. Datangkan pada hati rasa nak bersungguh dan nak bersegera pada hati untuk menyegerakan korban. Jelas ke jelas? Habis 3 poin. Baik. Poin yang keempat. Nak kena pilih ni banyak tuan-tuan, ada 15 poin ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara perbezaan orang yang berkorban dengan ilmu dan berkorban dengan nafsu, antaranya tuan-tuan, maaf hamba nak sebut, mudah-mudahan tak ada yang tersinggung, yang walaupun saya yakin benda ni berkait dengan kewangan tuan-tuan, tetapi perbezaan orang yang berkorban dengan ilmu dan berkorban dengan nafsu. Kalau bab binatang tu, nak cari yang besar-besar, nak cari yang gah-gah, nak cari yang hebat-hebat. Pengalaman adik hamba waktu duduk di Syria. Di Syria ni tuan-tuan, pengambilan lembu ni memang jadi adat kebudayaan mereka. Beberapa ekor lembu ni mereka akan kasih. Kasih Melayu kata apa? Mandul. Dimandulkan untuk bagi gembu besar. Lepas tu bila nak sampai beberapa hari raya haji,
Biasa seminggu lah. Dah 10 hari, 10 raya haji, akan berlaku pesta. Pakak-pakak bawa belakang. Dah. Pakak-pakak bawa belakang binatang-binatang mereka, lembu-lembu mereka, yang besar-besar tu untuk dijualkan buat korban. Yang lagi besar, orang lagi suka. Tapi kita maklumlah, bila dia convert dengan kewangan, yang lagi besar tu lagi mahal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni ujian pada hati kita pula. Nak cari mana pakej yang paling murah. Masalan. Baik. Adakah tindakan ni salah? Saya tak kata salah kalau kembali kepada konsep kewangan, tuan-tuan. Kalau kita kata, Ustaz, memang hati tu nak ambil yang besar. Nak masuk bahagian yang 900. Ada 900 ke? Ada kambing, lembu. Masjid Shah Alam berapa satu bahagian? Tak tahu. Wallahu alam. Ada. 600. 900. Ada. Jadi maknanya masalah begini. Contoh, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut mahal, dengar dah. Hari ni saya nak share dengan tuan satu ilmu yang lebih afdal. Ya, satu bahagian lembu dengan seekor kambing harganya berbeza. Betul? Baik. Tetapi saya nak tanya tuan-tuan satu soalan yang saya yakin tuan-tuan boleh jawab. Antara lembu dengan kambing, mana paling afdal? Deng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara lembu dengan kambing, mana yang paling afdal? Kambing. Betul. Kambing. Kata ulama' dalam kitab fikih, kambing paling afdal. Ustaz, kambing mahal lah, tak mampu. Seekor 900. Baik, saya ambil satu bahagian lembu baru 600. Saving 300. Tuan-tuan, saya mengiyakan jawapan tuan-tuan kalau kewangan tuan-tuan tak mampu nak membeli seekor kambing. Tapi lillahi, saya nak share pada malam ini, kalau tuan-tuan betul-betul nak berkorban dengan ilmu, tidak berkorban dengan nafsu, saya minta sekali saja kerana Allah. Sekali saja. Dah, tuan-tuan kumpul duit betul-betul. Ya Allah, tahun ni aku nak masuk bahagian seekor kambing. Dah, aku nak masuk bahagian seekor kambing. Sebab tiap-tiap tahun kita dok masuk lembu. Salah ke tak? Hamba kata tak salah. Tapi kalau kita memahami konsep korban yang sebenar, adalah Nabi SAW ketika korban Nabi sembelih 2 ekor kambing. Kalau tak silap saya pernah ajar tuan-tuan kaedah Imam Muna An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Imam Nawawi kata apa? Apabila kamu dapat satu ilmu, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan. Tolong buat walau sekali. Liyakuna min ahli. Nescaya yang adalah kalian itu daripada ahlinya. Dan wala yanbaghi ayyutrakahu mutlaqan. Jangan sekali-kali kamu tinggal. Maknanya apa? Baik. Bila sebut poin yang keempat, mencari yang lebih. Boleh jadi tahun ni dah tak sempat. Mudah-mudahan saya membantu tuan-tuan untuk upgrade pada tahun depan. Kalau tahun depan tuan-tuan nak buat korban, prepare kewangan betul-betul, azam pada hati, ya Allah, aku nak korban cara Nabi. Aku nak ikut Nabi, buat 2 ekor kambing. Prepare lah, susun duit betul-betul. Dah? Dan saya nasihat kalau boleh tak usah buat di luar. Buat di tempat yang kalian nampak. Supaya kita nak hidupkan banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Jelas? Bukan tak bagus. Kalau bulan tahun lain tu masuklah easy korban ke apa ke. Tapi nak ambil sunnah Nabi tadi, buat yang the real. Dah? Supaya nanti banyak lagi kaedah-kaedah yang paling afdal yang tuan-tuan boleh buat. Macam niat ketika melihat darah. Orang yang korban dengan ilmu, dia berniat ketika bila? Ada 3 niat. Tu nanti hamba cerita belakang nanti. Ada 3 niat dia kena buat. Baru sempurna. Kalau tuan-tuan buat di luar, tuan-tuan tak dapat jatuhkan niat ketika nampak darah. Kata ulama' dalam kitab fikih, afdal dijatuhkan niat waktu nampak darah. Dah standby. Allahu Akbar, Allah. Bila penyembelih tarik je parang, nampak je darah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku,
inilah korban bagi aku, fataqabbal minni, kau terimalah daripada aku. Niat waktu nampak darah. Sama macam akikah tadi. Dah? Kalau nak suruh anak-anak buat sendiri, waktu dia sembelih ayam, nampak je darah percik, ya Allah, inilah akikah bagi anakku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, fataqabbal minni. Jangan tanya ustaz nak buat seekor ke 2 ekor, tak ada masalah. Dia bukan kira bahagian, dia kira menggugurkan darah. Nak buat 5 ekor pun boleh, tak ada masalah. Jelas, itu masalah ayam. Sebab kita nak mengambil pendapat Ibnu Abbas. Jadi saya ulang balik. Poin yang keempat, tuan-tuan, korbanlah dengan ilmu. Ambillah bahagian yang terbaik. Tahun ni tak dapat nak buat kambing, tak apa. Ambil dulu masuk satu bahagian korban, lembu dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi ilmu tahun ni cuba prepare untuk tahun depan. Kalau boleh, manage kewangan betul-betul, simpan duit betul-betul, berazam nak buat 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Sebab apa 2? Nabi buat. Sebab apa 2? Sebab Nabi buat. Kan Nabi niat pahalanya 1 ekor tu untuk keluarga dia, diri dan keluargaku. Dan 1 ekor lagi Nabi berniat, aku hadiahkan pahala kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu di belakang nanti hamba akan cerita. Orang yang berkorban dengan ilmu, dia tak lupa nak hadiah pahala kepada orang lain. Ya? Niat, ya Allah ya Tuhanku, pahala korbanku ini aku hadiahkan kepada arwah sekian bes sekian, sekian bes sekian, sekian bes sekian, sekian pahala, sedekahkan pahala. Jangan ditanya pula, ustaz, kalau dah habis bagi dekat arwah, saya sat lagi dapat apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan duk tanya. Allah Ta'ala matematik dia bijak. Tuhan tahu nak mengagihkan bagaimana. Setakat ni jelas. Saya rasa slow dah ni. Selalu saya cakap laju orang marah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berapa dah? 4. Ada? Apa dia poin keempat tadi? Saya ulang balik. Biar saya ulang banyak kali. Agar tuan-tuan ingat sampai mati. Korban, pilih yang terbaik. Tahun ni dah bayar tak apa. Pilih yang murah silakan. Itu ikut kemampuan. Tahun depan manage kemampuan. Supaya tuan-tuan boleh buat 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Cukup dah. Lepas tu tahun 1443 Hijrah going down balik. Dah. Kita nak ambil yang sempurna dulu. Buat walau sekali. Habis. 3, 4. Poin yang kelima. Daripada 15 poin. Macam mana aku nak bedakan korban dengan ilmu ataupun korban dengan nafsu. Antaranya tuan-tuan, orang berkorban dengan ilmu ni, dah, dia ikut cara Nabi SAW. Tengok tuan-tuan, macam mana cara baginda Nabi ambil bahagian dia. Nabi genggam sekak, Nabi angkat, inilah bahagian aku. Inilah bahagian aku. Kita sokmo dah makan daging lembu, cukup dah. Hal lebih tu sedekah dan hadiah. Sedekah dan hadiah. Dah, kadang-kadang, ya bagus. Setengah-tengah pengurusan dia bagi 1 kilo, dia bagi 2 kilo. Tuan-tuan, kalau kita ambil segenggam macam ni, tarik ada sekilo tak? Pengalaman tuan-tuan yang manage, tak sampai. Itu yang paling afdal. Orang berkorban dengan nafsu, nak sikit lagi boleh. Minta. Sebab sat lagi malam, sat lagi nak buat barbecue. Nak panggil menantu datang, nak panggil anak datang. Salah ke? Tak, belilah lembu lain, belilah daging lain. Sebab korban ni manfaatnya untuk sedekah. Niat, ya Allah, aku nak sedekah dan hadiah untuk diri aku ni. Walaupun ulama sebut dalam kitab Matlaq ada 3 kaedah cara pembahagian korban. Boleh kita buat 1/3 pun boleh. Yang paling afdal, orang yang berkorban dengan ilmu, dia ambil, angkat. Inilah bahagian aku, cukup dah. Dah ambil macam ni boleh, ambil macam ni. Ambil macam ni, angkat. Inilah bahagian aku. Selebihnya, sedekah dan hadiah. Tuan-tuan, jangan niat sedekah. Tolong niat sedekah dan hadiah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan niat sedekah semata-mata, tiba-tiba pihak pengurusan dia bagi kepada orang yang tak layak untuk menerima sedekah, maka lembut daging tuan-tuan tak dapat pahala.
Sebab orang miskin atas nama sedekah, orang kaya atas nama hadiah. Baru dapat pahala. Yang miskin sedekah, pahala dapat. Yang kaya hadiah, pahala dapat. Kalau tuan-tuan kata, ini bahagian aku ni, hal lebih aku sedekah semua, pahala tak sempurna. Lafaz yang terbaik, aku ambil bahagian aku, hal lebih ni aku sedekah dan hadiah. Dan ingat, tulis dalam buku, orang yang berkorban dengan ilmu, walaupun nafsu dia tak suka, apakah bahagian yang paling afdal dia makan? Hati. Hati. Makanlah tuan-tuan, walaupun ada orang tak suka hati. Ustaz, saya tak makanlah benda-benda dalam ni. Memang tak makan, tapi tak haram pun. Dah? Takkan tak boleh berkorban, kita nak ikut rentak. Sebagaimana yang diajar oleh ulama, yang diajar oleh agama. Dalam seekor lembu tu, yang paling afdal makan hati. Haji, hati boleh belah 7? Besar kan? Boleh. Bahagi 7, peserta ambil. Yang nama ambil. Peserta tak ambil, yang nama-nama saja ambil. Makan. Bawa balik masak kicap. Ya Allah, sebagaimana kau baikkan hati lembu ini, ya Allah, kau baikkanlah hatiku. Minta berdoa kepada Allah. Bertawassul dengan kebaikan yang diberikan kepada hayawan. Bertawassul dengan kerahmatan yang diberikan kepada hayawan. Mudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi poin yang kelima, orang yang berkorban dengan ilmu, kalau boleh diambil secekak, cukup dah untuk diri dia, yang lebih sedekah dan hadiah. 5. Habis. Poin yang keenam, macam mana nak bedakan korban dengan ilmu dan korban dengan nafsu? Tulis. Yang keenam, apa dia? Antaranya, dia menghidupkan sunnah-sunnah daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Sampai sehingga disembelih dia binatang korban. Walaupun dia korban di luar negara. Apa dia? Jaga tak boleh potong kuku, jaga tak boleh buang rambut. Ingat, kalau terpotong, tak apalah, boleh patah balik. Kalau terpotong. Zulhijjah yang kedua, raya apa tu? 2 Zulhijjah. Baru potong 1. La ilaha illallah, aku buat korban tahun ni. Letak. Jangan sambung. Berhentilah. Jelas. Tapi syarat kuku, kalau misai tak jadi. Tengah-tengah cukup misai, la ilaha illallah, aku korban tahun ni. Sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agak lagi sebelah tu nak tinggal ke nak cukur? Sudah Haji. Cukurlah, jangan duk tinggal macam mana rupanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukurlah bagi habis. Yang tu tak, dah habislah, luput dah pahala sunnah. Jadi poin yang keenam yang dapat saya cepatkan tuan-tuan, jangan berkorban dengan nafsu betul. Memang susah nak ikut hawa nafsu kita ni. Kadang-kadang nak trim dan sebagainya, nampak huduh ustaz penuh dengan jambang, tapi kita berkorban. Dah kuku panjang tak apa. Yang paling penting nak menjaga sunnah Nabi, nak menjaga masalah kemuliaan korban daripada 1 Zulhijjah sehingga disembelihnya binatang. Jaga segala sunnah-sunnah bagi orang yang nak melakukan korban. Berapa dah Haji? 6. Baik, poin yang ke-7. Yang ni buat. Orang yang berkorban dengan ilmu, dia hadiahkan pahala kepada orang lain. Hadiah. Walaupun kadang-kadang bahagian tu tak ada yang dikatakan wasiat. Contoh, ustaz, mak saya dah meninggal. Boleh ke saya buat korban untuk arwah mak saya? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, tidak sah dilakukan korban bagi orang yang telah mati, melainkan ada wasiat. Wasiat 2, sama ada bertulis atau berlafaz. Sama ada bertulis atau berlafaz. Masalah sekarang ni, wasiat pun tak ada, bertulis pun tak ada, berlafaz pun tak ada. Tuan-tuan nak bayar untuk arwah, dalam mazhab Syafi'i tak sah. Habis tu ustaz nak buat macam mana? Baik, tuan-tuan buat atas nama tuan-tuan. Ingat, kalau tuan-tuan berkemampuan sekalipun, ni beda orang berkorban dengan ilmu dan nafsu ni. Tiap-tiap tahun beli seekor lembu, dia nama anak beranak dia. Tiap-tiap tahun, itu namanya kalian berkorban dengan nafsu. Orang berkorban dengan ilmu, kalau tuan-tuan dah buat 3-4 kali, tuan-tuan 7 beranak.
Tiap-tiap tahun beli seekor lembu, bubuh 7 nama. Kalau tak pernah buat, boleh buat. Kalau dah pernah buat, tak payah buat. Tahun ni beli seekor lembu, bubuh 1 nama cukup. Kata ulama yang dikaitkan dengan hadis Nabi, bapa bubuh nama, anak beranak semua dapat pahala korban. Jelas? Yang lagi 6, Pak Long. Ni ada satu bahagian ni Pak Long nak tak? Buh nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Tih. Pak Tih dah lama tak buat korban dah. Pak Tih tak ada duit dah ni. Getah pun lama tak motong dah. Tak apalah Pak Tih. Ni ada satu bahagian. Pak Tih nak tak? Bubuh nama dia. Pak Tih niat, anak bini semua dapat. Bubuh nama dia. Itu lebih afdal. Dah? Kalau tak pernah buat cerita lain. Ni saya kata tiap-tiap tahun buat benda sama. Beli seekor lembu, duk nama anak bini dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak fikir orang lain. Jadi kembali kepada permasalahan tadi. Orang yang berkorban dengan ilmu, dia hadiahkan pahala kepada si mati. Hadiahkan macam mana? Kalau macam arwah tadi contoh, mak kita meninggal, ayah kita dah meninggal, tak pernah buat korban dan dia wasiat kepada kita, kita boleh bubuh nama mereka. Kalau dia tak pernah wasiat, ya Allah ya Tuhanku, aku buat korban pada tahun ni bagi namaku, dah keluarga anak bini semua dapat, dan aku hadiahkan pahalanya kepada arwah ibuku pun dapat. Aku hadiahkan pahalanya kepada arwah ayahku pun dapat. Itu contoh tadi. Yang contoh lain, tuan-tuan memang buat untuk diri sendiri. Memang buat untuk diri sendiri. Tak kait pun dengan arwah, tak ada wasiat dan sebagainya. Pun kata ulama, hadiahkanlah pahala tu kepada orang lain. Ya Allah ya Tuhanku, pahala korban yang aku buat pada tahun ini, aku hadiahkan kepada arwah sepulan bis sepulan, sepulan bis sepulan, sepulan bis sepulan. Kalau boleh, bil khusus dengan nama. Kalau bolehlah, bil khusus dengan nama. Sebab bil khusus dengan nama ni lebih mudah dikabulkan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, para ulama kalau dia tawassul dengan nama para habaib, sebut belaka, sebut satu. Walaupun panjang, tapi itulah yang mengambil keberkatan. Sebut, ya Allah, aku hadiahkan pahala korban tahun ini. Ustaz, nak niat bila? Sekarang ke? Tak, tunggu lepas korban nanti. Bila sempurna korban. Bukan sekarang. Sebab sekarang ibadah tak jatuh lagi. Dah. Lepas sembelih tu boleh dah. Lepas sembelih tu, ya Allah, inilah korban bagi diriku, kau terimalah daripada aku. Yang wakil nampak darah, ya Allah, inilah korban bagi diri mereka yang mewakilkan kepadaku, terimalah daripada kami. Dah. Habis dah niat tu, maka niatlah Allahumma salli ala Muhammad, hadiahkan pahala kepada orang lain. Kita azan dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menghasilkan manfaat dan ingatan dalam kehidupan, supaya menghasilkan tindakan dan pengamalan, maka insyaAllah saya nak ulang balik 7 poin agar tuan-tuan dapat ingat betul-betul, supaya kita dapat menjadikan korban kita bukan semata-mata dengan nafsu, tapi kita berkorban betul-betul dengan ilmu. Yang pertama, iaitu niat buat korban litaqarrubillah. Kenapa aku buat korban tahun ini? Bagi nak menghampir, mendekatkan diri aku kepada Allah. Niat taqarrub ilallah. Satu. Poin yang kedua, bila sebut niat, orang yang berkorban dengan ilmu, dia niat nak buat tiap-tiap tahun. Bukan, tengoklah tahun ni kalau ada rezeki, itu korban dengan nafsu namanya. Yang kita lupa, Tuhan yang mengatur segala rezeki. Tuhan yang mengatur segala kewangan kita. Ya Allah, aku berazam nak buat tiap-tiap tahun. Aku berniat nak buat tiap-tiap tahun. Fatawakkal ala Allah, kau mudahkan aku ya Allah, kau beri aku lubang, kau beri aku peluang, kau beri aku jalan. 2. Yang ketiga, orang yang berkorban dengan ilmu menyegerakan korban. Macam mana kata menyegerakan korban?
sempurna sembelihan korban pada 10 Zulhijjah nanti, dah habis bagi-bagi, ya Allah, aku nak buat korban tahun depan. Niat betul-betul. Niat, terus niat. Fikir menyegerakan, aku nak, ya Allah, aku nak juga buat korban untuk tahun yang akan datang. Sama juga dikiaskan masalah akikah. Dah, tuan-tuan yang dah mendengar, jangan luputkan menghidupkan akikah anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, cicit tuan-tuan pada hari yang ke-7. Walaupun ada alasan, dak gugurkanlah darah sekalipun darah ayam atau darah itik. Poin yang keempat, yang ni penting. Orang yang berkorban dengan ilmu, dia buat korban yang paling sempurna. Apa dia? Menyempurnakan 2 ekor kambing. Itu yang Nabi buat. Kenapa membedakan ilmu dan nafsu? Ustaz tak mampu. 2 ekor kambing mahal. Kalau 2 bahagian mampu, masalahnya tiap-tiap tahun 2 bahagian. Tiap-tiap tahun 2 bahagian. Tuan-tuan tak prepare. Cuba prepare tahun depan. Ya Allah, aku nak terus buat 2 ekor kambing. Buat preparation, buat kewangan dan sebagainya agar mencapaikan kepada maksud. Yang kelima, orang yang berkorban dengan ilmu, dia ambil secekak cukup, hak lebih sedekah dan hadiah. Walaupun pihak masjid kata, pihak pengurusan kata 1 kilo, 2 kilo, 1 paket, dah untuk tahun ni saya nak ambil 1 genggam cukup untuk saya dan keluarga. Hak lebih sedekah dan hadiah, itu yang Nabi buat. Yang keenam, mengamalkan sunnah daripada 1 Zulhijjah sehingga disembelihkan binatang korban kita, jaga. Dan yang ketujuh, daripada 15 perkara, insya-Allah ada rezeki, kalau dijemput lagi hamba akan sambung lagi, iaitu menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Walaupun kita buat bagi diri sendiri, ya Allah, aku hadiahkan pahala korbanku ini kepada arwah sekian sekian. Nak bubuh berapa ramai pun boleh. Allah Ta'ala tahulah nak mengagihkan macam mana. Jadi mudah-mudahan maklumat ini bermanfaat bagi diri hamba sendiri dan bagi tuan-tuan, agar tuan-tuan dapat mempertingkatkan ibadah korban pada tahun ini dengan ilmu dan tidak berkorban dengan nafsu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang masuk pada telinga kami engkau yakin dan fahamkan. Ya Allah, apa-apa yang kami dah faham, engkau tukar ia dengan tindakan dan pengamalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sirri hayatil wujudi, wasababil a'zami, likulli mawjudin salatan, tuhafizuna bihal Qur'an, wa tufahimuna bihal ayat, wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wal niyat, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.